Baik, seterusnya kita ke Terengganu. Antara tumpuannya mengenai peningkatan kes kanser di negeri berkenaan. Untuk perkembangan lanjut, terus saja bersama Baharum Rahim. Baharum, silakan. Baik. 1,223 kes kanser dilaporkan di negeri ini. Jumlah itu menunjukkan peningkatan berbanding 1,193 kes pada 2021. Kes tertinggi adalah kanser payudara. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Datuk Dr. Kasmini Embong berkata kanser payudara paling kerap dilaporkan iaitu 23.8%, diikuti kolorektal dan kanser paru-paru 11.8%. Daripada jumlah berkenaan, lebih 60% pesakit lewat menerima rawatan ketika penyakit itu sudah berada pada tahap 3 dan 4 kerana tidak membuat saringan dan pemeriksaan awal. Pengesanan kanser ini kalau di peringkat awal, insya-Allah ia dapat dirawat dan disembuhkan. Dan sekiranya kita mengesan di peringkat yang agak lewat, dia boleh menyebabkan peningkatan kos rawatan ini. Jadi itu yang perlunya kita punya dalam komuniti ni, masyarakat kita ataupun penduduk-penduduk di seluruh negeri Terengganu ni ambil maklum dan ambil cakna untuk datang lebih awal mendapat saringan untuk sekiranya mendapat saringan, sekiranya ada apa-apa masalah, kita akan meneruskan kepada rawatan yang sepatutnya. Dato' Dr. Kasmini berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Kanser 2023 peringkat Jabatan Kesihatan Negeri di Marang. Kanser merupakan satu daripada 5 penyebab kematian utama di negara ini sejak 10 tahun lalu. Pelbagai modaliti saringan kanser ditawarkan di fasiliti kesihatan di negeri ini seperti Hospital Sultanah Nur Zahirah, antara pusat rujukan serantau Zon Timur bagi kanser darah kanak-kanak atau Pediatric Hemato-Onkologi. Penggunaan internet pelbagai benda IoT dalam sektor agromakanan negara akan diperluas ke tanaman melon manis Terengganu MMT. Ke arah itu, lebih ramai golongan muda digalak menyertai bidang pertanian memandangkan tahap penguasaan teknologi dalam kalangan mereka yang tinggi. Pengarah Pertanian Terengganu Datuk Zulkifli Amin Mat Jusoh berkata penggunaannya mampu meningkatkan produktiviti dan hasil pengeluaran tanaman. Menerusi bacaan IoT, ia akan disalurkan terus ke telefon pintar sebelum data dianalisis untuk kajian bagi meningkatkan produktiviti. Sehingga kini, terdapat lebih 50 golongan muda yang menceburi bidang pertanian MMT di Terengganu. Jabatan itu turut menyediakan pelbagai kursus secara percuma kepada mereka yang berminat. Dan banyak lagi usahawan-usahawan muda kita galakkan mereka kerana IoT ni sebanyakkannya dipelopori oleh orang muda, orang tua-tua tak ada dah nak pakai telefon pintar apa semua. Jadi kita galakkan mereka supaya menceburi bidang tanaman yang berhasil tinggi, insya-Allah. Sementara itu, salah seorang pengusaha MMT di Manir, Kuala Terengganu, Wan Nuraini Wan Cik berkata, beliau mula menjinakkan diri dalam tanaman berkenaan sejak membantu bapanya 7 tahun lalu. Kini tanaman MMT miliknya mampu mencecah lebih 5,000 kilogram semusim. Sebab benda ni senang, nak jaga pun senang, pasaran pun senang. So kalau orang cakap tak ada kerja, boleh pertanian. Pertanian ni boleh buat jadi bisnes, boleh buat perniagaan. So tak perlu malu kot nak jual ke apa ke, pasaran ke, payung ke, semuanya senang. Tak ada benda yang susah. Penyakit biasa ni kalau musim hujan dia panggil downing. Itu memang payahlah nak kawal ni. Jualan diperluas ke pasar tani, pemborong dan penghantaran terus ke rumah. Harga semasa bagi sekilogram MMT pula bergantung kepada grade buah antara RM8 hingga RM12 sekilogram. Ini pula usaha mencari punca sebenar kedamparan dan kematian lebih 85% penyu di pesisir pantai. Bagi tujuan itu, Universiti Malaysia Terengganu UMT dengan kerjasama Jabatan Perikanan Negeri dan Badan Bukan Kerajaan NGO mengambil inisiatif menubuhkan kumpulan autopsi penyu.
Ketua Makmal Penyelidikan Luar INOS UMT, Profesor Madya Dr. Muhammad Uzair Rusli berkata, usaha berkenaan adalah yang pertama digerakkan di negara ini. Ia bagi merungkai punca sebenar kematian penyu yang selama ini hanya dibuat berdasarkan jangkaan tanpa berasaskan dapatan saintifik yang tepat. Hasil keputusan yang lebih tepat boleh digunakan untuk meningkatkan kapasiti pemuliharaannya. Proses hari ini ialah kita melakukan bedah siasat. So, bedah siasat ini adalah sebagai satu proses yang pertama kita jalankan di Institut Penyelidikan Perikanan Rantau Abang ini. Kemudian kita akan menghantar sampel-sampel yang akan diambil. Contoh pada hari ini sampel yang diambil adalah sampel DNA. Kita juga mengambil sampel stable isotop. Ini sebenarnya untuk membantu kita mencari jawapan secara ekologi. So, makmal yang akan terlibat seterusnya adalah makmal di Universiti Malaysia Terengganu sendiri dan juga di makmal Jabatan Kimia iaitu di Petaling Jaya. Beliau berkata demikian di Institut Perikanan Rantau Abang, Dungun. Laporan itu tadi mengakhiri perkembangan dari Terengganu. Kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Baharum dengan laporan-laporan dari Terengganu.